Okay, so Assalamualaikum dan selamat datang. So hari ni first tutorial kelas kita lah untuk semester baru iaitu semester 2. Dan dalam semester ni, okay, saya dah bagi dah awak buku kan. Semua orang dapat buku tutorial kan? MSSG. Betul? Dah. Dah okay. So kita akan mula terus dengan chapter pertama iaitu biodiversity. So awak dah pernah belajar betul tak last year? Dah pernah belajar kan? Belajar waktu PDT? Belajar Mida. Belajar Okay. Belajar. So untuk biodiversity ni untuk petang ni madam akan go through atau summarizekan apa yang awak akan belajar dalam chapter ni. Lepas tu madam akan assign tajuk untuk awak present lah. So untuk next class kita akan present ikut tajuk yang awak dapat lah. Okay. So sebab awak dah sedia maklum ataupun belum yang biodiversity tak akan masuk paper 2 PSPM. Tahu ke tak tahu? Tak tahu. Tak tahu. Okay, ada yang tahu, ada yang tak tahu. So biodiversity ni adalah chapter untuk buat assignment. So by next week lah saya akan release assignment apa yang awak kena buat. Dan berita baiknya biodiversity ni macam awak tahu waktu awak belajar PPT dia sangat banyak, sangat banyak. So nak ingat dia ada fakta. Tapi berita baiknya bila masuk PST ni dia tak masuk paper 2 PSPM lah. Okay, so janganlah ambil remeh sebab dia still akan masuk dalam UPS 1 awak. Bagusnya sebab dia UPS yang awal, bukan UPS 2, bukan UPS 3, UPS 1. Maksudnya dah habis UPS 1, kita dah habis UPS 1, dah habis assignment, maksudnya kita dah tak payah tengok lah biodiversity ni. Okay, tapi make sure belajar elok lah untuk skor dalam UPS. Okay, jelas dekat tu? Jelas? Jelas Mida. Jelas. So apa itu Jelas, biodiversity? So dia adalah bio dengan diversity. Apa maksud diversity? Apa maksud diverse? Keywords dia ataupun root words dia adalah diverse. Apa tu diverse? Diverse tu apa? Diverse tu apa? Tak tahu, tak ada orang tahu. Pelbagai. Yes, kepelbagaian ataupun pelbagai lah. Okay, so itu adalah diverse. So biodiversity ni adalah kepelbagaian dalam biological lah, biologi. Okay, so types of biodiversity. Ada 3 jenis diversity yang awak akan belajar iaitu genetic diversity. So genetic diversity ni dia fokus kepada genetic variation lah within a species. So dalam satu spesies yang sama, so katakan spesies manusia, awak dengan saya, dua-dua spesies yang sama. Tapi kita ada genetic variation between us, bukannya genetik dalam badan awak dengan genetik dalam badan saya exactly the same, betul tak? Betul? Betul tak? Betul. So jadi Betul. itulah yang dinamakan dengan genetic variation iaitu genetic diversity. Yang kedua adalah species diversity, maksudnya kepelbagaian spesies. So the number and relative abundance of species in a biological community. So dalam satu community tu ada beberapa spesies yang beza ataupun abundance, banyak ke sikit ke spesies-spesies tertentu. Okay. Dan yang terakhir adalah ecosystem diversity. Dalam varieties of community and ecosystem. Ada banyak community yang berbeza-beza dalam ekosistem yang berbeza dekat atas muka bumi ini. Itu adalah ecosystem diversity. So dia makin besar lah. Jelas setakat tu? Jelas? Jelas tak? Jelas. Yang kedua, kita akan tengok hierarchical classification ataupun klasifikasi hierarchical. So benda ni awak dah pernah belajar dan awak tahu hierarchical classification tu adalah taksonomi. Satu taksonomi yang kita gunakan untuk name, describe dan klasifikasikan organism lah. So we will naming, describing and classifying organism.
So let's say awak jumpa dua organism beza, haiwan A dengan haiwan B. Macam mana awak nak classifykan dia? Nak masuk grup, dia masuk grup apa? Dia ni nak masuk grup haiwan ke nak masuk grup plant? So awak kena tahulah macam mana awak nak namekan dia, awak nak describekan dia dan awak nak klasifikasikan organism tersebut. Betul tak? So kita akan guna hierarchical classification. Siapa yang develop hierarchical classification ni adalah Carolus Linnaeus, iaitu father of taxonomy. Dia develop dua benda. Yang pertama adalah hierarchical classification system and the system of binomial nomenclature. Cara kita namakan lah. So hierarchical classification adalah method untuk group dan categorize organism by biological characteristic into taxonomic group ataupun taxon. So kalau tengok hierarchical classification yang kita belajar ada 8 taxon ataupun 8 biological characteristic yang berbeza menyebabkan diorang ni masuk dalam taxon-taxon yang berbeza. Okey, setakat tu faham tak? Faham? Faham? Faham. Let's say kita ada human dan kita ada buah mangga. So first kali saya nak klasifikasikan organism ni, saya akan tengok beberapa perkara lah kan. So macam mana kita klasifikasikan sistem? Yang pertama adalah 5 system kingdom. So 5 system kingdom ni dipropose oleh Robert Whittaker. Okay, Robert Whittaker pada tahun 1969. So apa dia buat? Dia kata kita kena klasifikasikan 5 kingdom system ni based on cell organization, types of organism dengan modes of nutrition. 3 perkara. So cell organization tu apa? Siapa tahu cell organization tu apa? Prokaryotes dengan eukaryote. Itu adalah cell organization. Yang kedua, dia akan tengok types of organism. So type of organism ni dia akan tengok unicellular ke multicellular. Dan yang ketiga barulah kita tengok mode of speciation. So mode of speciation yang ada dalam ni ada 3. Okay. So yang pertama adalah autotroph lah ataupun fotosintetik. So awak tahu autotroph adalah organism yang boleh buat makanan sendiri melalui cahaya lah, menggunakan cahaya. Yang kedua adalah heterotrophs tapi saprophytic, iaitu dia ambil makanan daripada organism lain. Yang ketiga heterotroph juga tapi dia holozoid. Holozoid ni dia ingest makanan tu sendiri. Setakat ni jelas? Jelas. Jelas. So let's say kita ada human dan kita ada mango. So first kali medium nak suruh awak tengok dari segi cell organization. Human prokaryotes ke eukaryotes? Human. Manusia. Sudah. Eukaryote. Eukaryotes. Okay. So human eukaryotes lah kan. Mango? Mango? Eukaryote. Eukaryotes. Okay, betul. Tengok pula type of organism. Human unicellular ke multicellular? Multi. Multi. Sebab apa? Apa beza multicellular dengan unicellular? Syamila je duk jawab. Beza uni dengan multi. Uni satu. Multi dia banyak. Yes, uni dibuat daripada satu sel. Contohnya bakteria lah dan multicellular daripada banyak-banyak sel lah. So mango ni unicellular ke multicellular? Mango. Uni ke multi ni? Multi lagi. Okay. And then kita tengok grup ketiga ataupun cara klasifikasikan yang ketiga, mode of speciation. Okay, mode of speciation, mode of nutrition. Okay, mode of nutrition. Untuk human, adakah dia autotroph, saprophytic ataupun holozoid?
Holozoid, iaitu dia ingest makanan, dia telan makanan. Mango? Mango. Autotroph. Yes, autotroph. So nampak perbezaan dia start kat sini. Itu contohnya menyebabkan, oh ni dah kena masuk grup lain, yang ini dah kena masuk grup lain. Macam itulah. Tapi dekat sini taxon yang dinilai ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ada domain, kita tengok ada domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus dengan species. Last sekali lah dia makin kecil, makin kecil, makin kecil. Okay. Medium whole dulu. And then kita tengok dekat sini, ni pun Medium dah cerita level of cell organization, type organism, mode of nutrition. Ni pun Medium dah cerita. Yang tadi first kita cakap kita tengok classification system. Yang pertama kita guna 5 kingdom system. Betul tak? Betul? Betul. Betul. Yang kedua kita akan tengok 3 domain system. So 3 domain system ni pula propose oleh orang lain lah, iaitu nama dia Carl Woese pada tahun 1977. So based on the information yang dia ada apa semua, dia dah klasifikasikan semua organism masuk bawah 3 domain system sahaja. So semua organism ni akan duduk bawah 3 domain system. So kalau ingat sekali, domain ni paling atas. So semua organism duduk bawah 3 domain yang berbeza. So domain-domain itu adalah domain archaea, bakteria dengan eukarya. Jelas? Jelas? Jelas, madam. Alright, okay. So, 3 domain berbeza. So, domain bakteria dengan domain archaea ni dua-dua adalah prokaryote. So, kalau tengok ni madam ada buat nota. Okay. So, kalau perasan domain bakteria dengan archaea dua-dua adalah level of cell organization dia adalah prokaryote. Jelas tak? Maknanya yang prokaryote je boleh duduk bawah dalam domain bakteria dengan archaea ni. Okay. Untuk semua yang eukaryote, okay, organism yang eukaryote semuanya akan duduk di bawah domain eukarya. Jelas cakap tu? Jelas? Jelas. Jelas. Dan walaupun dua-dua ni adalah prokaryote, tapi bakteria dengan archaea masih ada perbezaan. Contohnya dekat sini bakteria adalah true bakteria dan dia adalah satu bakteria ni adalah found di dalam large number dekat every environment on the earth, tapi beza dengan archaea. Archaea ni dia hidup dekat extreme environment, extreme temperature, extreme acidity, extreme salt, benda-benda semua yang extreme dia duduk. Okay, domain archaea ni. Contoh dia Sulfolobus species. Domain eukarya ni banyak, meluas. Sebab apa? Sebab saya kata semua yang lain yang eukaryotes duduk bawah domain eukarya. So, kalau tengok balik tadi, mula-mula kita tengok lepas domain apa? Domain ada 3, betul tak? So, ini adalah domain. Okay, ini adalah domain. Yang bawah domain kita tengok dia adalah kingdom. So kingdom ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa kingdom? Berapa kingdom? 5. 5 kingdom. Dan kita ada 5 kingdom system. So 5 kingdom lah. Satu kingdom automatically akan masuk bawah bakteria dengan archaea punya domain. Sebab dia semua yang prokaryotes akan masuk bawah ni lah. Okay, prokaryote semua kat sini. Tapi awak takkan belajar secara detail about kingdom Monera. So kita akan skip lah. Kita sekadar tahu kingdom Monera letaknya bawah bakteria dengan archaea punya domain. So fokus kita adalah kita akan tengok dalam tajuk ni kita akan tengok perbezaan antara bakteria dengan archaea, and then kita akan fokus kepada 4 kingdom lain bawah domain eukarya. Jelas cakap tu? Jelas? Jelas. Jelas. Bawah kingdom ada apa?
Film. Film. Phylum lah. So phylum ni, okay, bawah kingdom sepatutnya ada phylum. So madam cakap tadi yang madam highlight semua ni adalah kingdom, betul. Tapi bawah dia sepatutnya ada phylum. Untuk dua kingdom, iaitu kingdom Protista dengan kingdom Plantae, dia special sikit. Dia tak terus pergi kepada phylum, dia ada group. Group ni tak pandang sangat lah, orang tak pandang sangat, tak ada dalam hierarchical. Tapi dia ada groups. So yang madam highlight yang warna putih ni, Algae dengan Protozoa adalah groups di bawah Protista. Bawah setiap group ni barulah ada phylum. So ini phylum Chlorophyta, phylum Phaeophyta, phylum yang warna yang sama semua ni adalah phylum. Jelas? Nampak tak setakat tu? Nampak? Nampak ke? Nampak. Faham so untuk fungi, lepas pada kingdom, dia terus ada 3 phylum berbeza. Zygomycota, Ascomycota dengan Basidiomycota. Untuk Plantae, madam cakap dia special sama dengan Protista. Dia ada 4 groups dulu, bawah setiap groups ada dia punya phylum berbeza. Animalia tak ada groups, dia terus kepada phylum. Ada 9 phylum yang awak kena ingat bawah kingdom Animalia. Okey, jelas? Jelas? Jelas. Jelas. And then kita akan tengok kelas. Tak semua yang awak belajar ni awak kena tahu kelas siapa. Tapi ada yang diberitahu kelas siapa. Contohnya Antophyta. Antophyta ni ada 2 kelas berbeza. Iaitu kelas dia pun tak susah lah. Monocotyledonae dengan Dicotyledonae. Itu 2 kelas yang awak kena tahu. And then dekat Animalia ada beberapa phylum yang awak kena tahu kelas. Depends lah, ada yang dia ajar, ada yang dia tak beritahu. So take notes lah yang mana dia bagi tahu. And then ada order, family, genus dan species. Biasanya dia terus bagi nama spesies ni. Supaya awak kena ingat lah spesies ni letak dalam kelas apa, dalam phylum apa. Jelas setakat tu? Jelas setakat tu? Jelas. 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 Okay, so itu summarize untuk apa yang awak akan belajar dalam tajuk ni lah. So macam Merin cakap tadi, first kali before kita go kepada eukaryote punya eukarya punya domain, kita kena tahu perbezaan 2 domain ni, iaitu domain bakteria dengan domain archaea. Okay, so macam Madam cakap, Madam akan bagi tajuk, okay, Madam akan bagi link ke awak, lepas ni terus Madam bagi link. Dalam link tu, Madam nak awak isi nama. Okay, kejap bagi Madam present sekejap. Nampak tak? Nampak. Nampak ke? Okay. So kalau nampak bawahnya ada nama kelas kan? 6 DSH 10 dan 3 DSK 09. So awak tekan dekat 3 DSK 09, awak nampak lah kelas awak ada 21 orang. Dan dekat tepi ni Madam tulis bilangan. Okay. So bilangan pelajar. Okay. So bilangan pelajar untuk setiap tajuk tu Madam tulis kat tepi. Contohnya domain bakteria dengan archaea kena ada 2 orang. So awak tulislah nama awak dengan Ali dengan Abu contoh. Tapi untuk protozoa ni Madam nak seorang je, so tulislah 1 nama sahaja. So kita akan buat presentation. Tapi syarat presentation adalah awak tak boleh present direct daripada buku tutorial punya nota. Saya nak awak buat nota sendiri. Contohnya mana contoh? Hilanglah contoh. Apa tadi? Okey, contohnya macam ni. Nampak? Nampak? Nampak. Okey. So bila awak buat nota sendiri dan saya akan suruh awak present. Okey. Kalau tak ada masalah internet awak okey, internet saya okey, kita akan buat Google Meet. Tapi kalau awak ada masalah internet, atau saya ada masalah internet, awak perlu ikut tajuk lah, ikut urutan tajuk. So macam ni tajuk first, domain bakteria dengan archaea. Awak masukkan gambar dekat Telegram dan hantar voice note awak punya presentation. Semua orang wajib dengar, sebab lepas tu saya akan bagi quiz beberapa soalan. Jelas? Jelas setakat tu?
Jelas tak ni? Jelas. Jelas. Kalau tak ada apa-apa, madam rasa itu sahaja untuk hari ni. Madam akan bagi link untuk awak isi. Make sure isi dekat kelas awak. Kelas awak ni masih kosong lah dan bilangan ni 21. Okay? Boleh? Madam akan bagi kat kelas awak punya Telegram group. Boleh isi sekarang. Itu sahaja untuk hari ni. Thank you. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Terima kasih, Thank you, madam. madam. Baru dengar suara budak Thank you, lelaki. madam. Okay. Terima kasih, madam. Thank you, Sama. madam. Thank you, madam. Okay.